Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabul nizam. Syai'ullahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata olehmu ya Muhammad, mati yang kamu cuba lari daripadanya, sesungguhnya ianya akan mendapati akan kamu, dan selagi akan diberitahu kepada kamu terhadap apa yang kamu kerjakan ketika kamu hidup dalam dunia. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Baik, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan juga perkara yang terang dan jelas, dan kamu akan diberitahu terhadap apa yang kamu kerjakan ketika kamu hidup di dalam dunia. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya, barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan kebajikan, dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Ya hormati Fatih, Tuan-Tuan Imam, dan lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, seterusnya pengurusi masjid, jawatan kuasa, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala memberikan kekuatan pada kita pada hari ini, maka dapatlah kita hadir dalam pengajian ini insya-Allah untuk kita sama-sama mengimarahkan nama Allah Ta'ala ini, sampai kita meneruskan pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala. Baik, malam ni kita sambung kitab Jawharat Tauhid. Kitab Jawharat Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani, sedangkan dia punya syarahnya disyarah oleh Syekh Ibrahim Bajuri rahimahullah taala. Nama kitabnya Tuhfatul Murid. Nama kitabnya Tuhfatul Murid, syarah kepada matan Jawharatul Tauhid, ataupun kitab Hasyiah Bajuri di atas menghuraikan Jawharatul Tauhid. Jadi malam ni kita berada di muka surat 104. Kita masuk dalam uluhiyah.
uluhiyah, masalah ketuhanan kan, uluhiyah. Baik, apa kata syair? Fawajibun lahul wujud wal kidam, kaza baqaun la yushabu bil adam. Fawajibun lahul wujud wal kidam, kaza baqaun la yusabu bil adam. Itu bait syair yang ke-23. 24. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hazal kidamu. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu haza kidamu. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Itu bacaan yang ke-25. Seterusnya bacaan yang ke-26. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Pas itu. Baik, kita tengok balik. Fawajibun lahul wujud wal kidam. Maka wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Maka wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat wujud wal kidam, dan bersifat kidam, sedia. Kaza baqa, demikian juga bersifat baqa, kekal. La yusabu bil adam, yang tidak dicampuri dengan adam. Yang tidak campuri dengan adam. Adam mana adam ialah tiada. Yang tidak dicampuri dengan adam ataupun tidak dicampuri dengan tiada. InsyaAllah. Baik. Ilmu tauhid terbagi pada 3 bahagi. Pertama, ilahiyat, nabawiyat dan sam'iyat. Ilmu tauhid terbagi pada 3, ilahiyat, nabawiyat dan sam'iyat. Apa yang dikatakan ilahiyat? Ilahiyat adalah pembahasan tentang masalah-masalah perihal apa sahaja yang berhubungan dengan ilah ataupun Tuhan. Perbahasan tentang masalah-masalah perihal apa saja yang berhubungan atau berhubung kait dengan ilahun ataupun ketuhanan. Dalam bahasa Arabnya al-masail al-mab'us bima fiha amma yata'allaqu bil ilah. Perbahasan tentang masalah-masalah perihal apa saja bersangkutan ataupun berhubungan dengan Tuhan. Kemudian nabawiyat ialah perbahasan tentang masalah-masalah perihal apa saja yang berhubungan dengan para nabi. Al-masail allati yab'asu fiha amma yata'allaqu bil anbiya. Bahasa Arabnya. Perbahasan tentang masalah-masalah perihal apa saja yang berhubung kait dengan para nabi. Itu dikatakan nubuat ataupun nabawiyat. Seterusnya sam'iyat. Sam'iyat ialah perbahasan tentang masalah-masalah yang hukumnya tidak terdapat kecuali daripada didengar. As-sama'. Hiya al-masail allati la tuta'allaqu ahkamuha illa minas sam'i. Segala masalah-masalah, perbahasan tentang segala masalah-masalah yang hukumnya tidaklah terdapat kecuali daripada hasil daripada sam'iyat, pendengaran. Suatu yang didengarlah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian musannaf berkata, dan musannaf mana pengarang mulai mentafsirkan yang demikian itu dengan dahulukan ilahiyat dari yang lain kerana hubungannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berhubungan dengan Allah itu didahulukan daripada yang lain. Kan?
Jadi kenapa musannif menyebut tentang ilahiyat dahulu? Kerana ialah yang penting Allah lah dululah. Apa-apa hal kan kita bercara tentang Allah dulu, kan? Allah Ta'ala wujud, sifat, qidam, baqa dan sebagainya. Dah selesai tentang pembahasan tentang Allah, barulah kita masuk dalam pembahasan tentang Nabi pula, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musannif mulai mentafsirkan demikian itu dengan mendahulukan ilahiyat dari yang lain daripada nabawiyat ataupun sam'iyat, kerana hubungannya dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang berhubungan dengan Allah Ta'ala itu lebih baik didahulukan daripada yang lain. Lebih baik dahulukan daripada yang lain. Macam tu. Baik, kemudian dan dalam ilahiyat tersebut musannif memulakan dengan yang wajib. Wajib kerana kemuliaan dia. Yang wajib apa? Wajib bagi Allah lah. Kan ada wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musannif dia membicarakan dahulu berkenaan dengan perkara yang wajibat, perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum masuk dalam perkara yang mustahilat, benda yang mustahil bagi Allah, dan juga benda yang jaizat, benda yang harus bagi Allah Taala. Kemudian perkara yang wajib dia diawali dengan wujud. Bila dah masuk bicara yang wajib, jadi apa benda yang wajib dahulu kita nak kupas, nak bicara, kata musannif, tentulah wujud dahulu. Kerana dia seperti asal atau pokok, dan yang lain-lain itu macam cabang je. Yang lain-lain itu cabang je. Jadi yang pokok asasnya, tonggak dia itulah wujud. Kalau tak ada wujud, macam mana kita nak bahas benda lain? Mestilah wujud dahulu. Seperti diri kita kan, kalau kita nak bahas tentang diri kita, mestilah kita wujud dahulu. Tak wujud, macam mana kita nak bahas? Setiap benda alam ni kalau kita nak cerita, mestilah benda tu ada. Dah ada, barulah kita balik bahas. Macam tu. Yang lain tu, yang lain tu dia kata adalah merupakan kafar'i, samalah seperti cabang atau furu'. Kerana perkara-perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara-perkara yang mustahil atasnya Allah, serta perkara-perkara yang arus pada haknya Allah, tidaklah dapat dipahami kecuali sesudah menghukumkan wajibnya wujud bagi Allah. Jadi kita tak boleh nak bahas benda-benda lain lagi. Tak boleh cerita benda lain kecuali kena cerita wujud dululah. Dah cerita wujud, barulah kita boleh cerita tentang qidam ke, baqah ke, mukhalafatu alail hawadis ke, qiyamut ta'ala binafsi, dan seterusnya macam tu. Baik, kemudian makna daripada keadaan Allah Ta'ala itu wajibul wujud adalah kerana tidak boleh ada padanya Adam. Makna dari keadaan Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Ni nak bahas cerita wajibul wujud dulu. Belum cerita tentang wujud lagi. Cerita wajibul wujud. Wajibul wujud dahulu nak cerita kat sini. Dia ada wujud satu lagi wajibul wujud. Kata musannif, dia kata aku nak cerita tentang wajibul wujud dulu. Mana ada keadaan Allah Ta'ala itu wajibul wujud? Wajib wujud adalah bahawa tidak boleh ada padanya Adam. Tak boleh adanya padanya tiada. Mana Adam tiada, lawannya ada. Maka tidaklah dia menerima Adam, tidak pada azali, tidak ada pada azali, dan juga tidak pula pada abadi. Kalau dalam bahasa Arabnya dia kata la yuqbalul adam la azaliyan wala abadiyan. Allah Ta'ala ini tidak menerima Adam, tidak menerima tidak ada, sama ada daripada sudut azali lagi ataupun abadi. Masa azali, masa yang telah berlalu, masa yang telah awal. Abadi, masa yang akan datang. Masa yang akan datang tidak terbatas. Jadi Allah Ta'ala itu tidak menerima Adam, tidak menerima tidak ada. Dia mesti ada. Dia mesti ada. Baik.
Dan dalil atau wujudnya atau wajibnya wujud bagi Allah Ta'ala itu adalah bahawa anda berkata Allah itu okey, wajib keperluan alam kepadanya. Allah yuhibbul iftiqarul alam ilaih, kalau dalam bahasa Arabnya. Wa dalilu ala wujubil wujud lahu ta'ala an taqulu Allahu yajibu al-iftiqarul alam ilaihi wa kullu man wajabal iftiqarul alam ilaihi wajibul wujud. Wajibul wujud yantajihu Allahu wajibul wujud. Allah itu wajib keperluan alam kepadanya, dan tiap-tiap zat yang alam ini wajib memerlukan kepadanya Allah, maka dianya Allah itu wajibul wujud. Maka terhasillah bahawa Allah Ta'ala itu wajibul wujud, wajib wujud. Allah Ta'ala itu wajib wujud, bukan harus wujud, bukan mustahil wujud, tetapi wajib Allah Ta'ala itu wujud. Okey, ini dalam ilmu mantik dia kata muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Bila berjumpa muqaddimah sughra dengan kubra, maka lahirnya natijah. Mana natijahnya? Allah wajibul wujud. Macam tu. Mana dikatakan muqaddimah sughra, Allah itu wajib keperluan alam kepadanya. Okey, itu muqaddimah sughra, muqaddimah kecil lah. Kemudian muqaddimah kubra, dan tiap-tiap zat yang alam ini, tiap-tiap zat yang ada dalam alam ini wajib memerlukan kepadanya Allah, maka dia adalah wajibul wujud. Dia Allah adalah wajibul wujud, maka natijah dia, maka terhasillah bahawa Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Muqaddimah sughra jumpa muqaddimah kubra, maka hasil natijah. Ini istilah, ini kaedah guna pakai dalam ilmu mantik lah. Kalau kita belajar ilmu mantik, jumpalah benda-benda muqaddimah sughra, kubra dan sebagainya. Kalau tak belajar, tak tahulah. Kemudian dalil dari yang sughra adalah apa-apa yang telah terdahulu, bahawa alam ini hadis baru, dan tiap-tiap yang hadis memerlukan kepada muhdis, iaitu zat yang menjadikan yang baharu. Ini dikatakan sebagai muqaddimah sughra lah. Ni pun termasuk juga muqaddimah sughra juga. Muqaddimah kecil, sughra kecil lah. Dalil yang sughra adalah apa-apa yang telah terdahulu, bahawa alam ini adalah hadis atau baru, dan tiap-tiap yang hadir memerlukan kepada muhdis, mana zat yang menjadikan baharu. Kemudian dalil pada muqaddimah kubra pula bahawa Allah Ta'ala itu kalau tidak wajibul wujud, nescaya adalah dia jaizul wujud, harus wujud. Maka memerlukan dianya Allah kepada muhdis, dan muhdisnya Allah pun memerlukan lagi kepada muhdis yang lain, memerlukan kepada muhdis yang lain, bermakna yang membaharukan yang lain. Sedangkan benda itu mustahil bagi Allah. Benda ini mustahil bagi Allah Ta'ala daripada muhdis, membaharukan dia. Tiada sesuatu pun yang membaharukan Allah, kerana Allah Ta'ala itu bersifat sedia ada. Tidak ada awal kepada wujud Allah, dan tidak ada akhir kepada wujud Allah Ta'ala. Jadi dia bukan muhdis. Sedangkan benda muhdis, benda baru berhadap kepada orang yang membaharukan dia. Baik, ulang semula. Kalau dalam bahasa Arab dia kata dalil sughra ma taqaddama min anal alam hadis, wa kullu hadis yajibu iftikar ila al muhdis, wa dalil kubra annahu law lam yakun wajibul wujud lakana jaizuhu wa yaftakiru ila muhdis, wa yaftakiru muhdis ila muhdis. Dia kata, saya berhajatlah muhdis kepada muhdis yang membaharukan dia. Kalau dalam bahasa Melayu dia sebut situ, dia kata apa-apa yang telah terdahulu bahawa alam ini adalah hadis, dan tiap-tiap hadis memerlukan kepada muhdis, mana zat yang menjadikan benda baru. Kemudian dalil daripada muqaddimah kubra pula bahawa Allah Ta'ala itu kalau tidak wajibul wujud, nescaya dia adalah jaizul wujud, harus wujud. Sedangkan Allah Ta'ala itu wajibul wujud.
maka memerlukan Allah kepada muhdis. Kalau Allah Ta'ala jaizul wujud, dan muhdisnya itu pula Allah Ta'ala itu pula memerlukan kepada muhdis yang lain. Sedangkan benda itu mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah, kerana Allah Ta'ala bersifat kidam, bukan muhdis. Baik, maka jika perkara ini kembali ke awal secara langsung atau dengan wasilah, maka jadilah perkara tadi dur. Jadilah dia dur, kerana berputarnya perkara itu dan kembali kepada awalnya. Kembali pada awalnya itu dikatakan dur. Sedangkan jika muhdis itu terus menerus satu persatu hingga batas yang tiada akhirnya, maka jadilah dia itu tasalsul pula, kerana berantainya perkara itu terus menerus. Tasalsul dengan dur kan saya dah banyak kali cakap tentang dur ni. Mustahil Allah Ta'ala itu ada dur, mustahil Allah Ta'ala itu ada tasalsul. Dur maknanya bulatan lah, bulatan. Si A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan C A. Kan jadi dur. A menjadikan B, B jadi C, C jadikan A balik. Mustahil tak bagi Allah? Mustahil bagi Allah Ta'ala. Tak boleh berlaku begitulah. Okay? Ataupun berantai-rantai. Si A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan E, E menjadikan F. Sampailah tiada kehabisan dia macam tu. Ini pun mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala tidak ada dur dan tidak ada tasalsul. Okey? Tapi alam boleh berlaku begitu. Alam boleh berlaku dur dan juga tasalsul. Bulatan dah. Okey? Contohnya kitaran makanan kan boleh berlaku tak kitaran makan? Kitaran makanan boleh berlaku. Begitu juga contohnya hujan. Hujan boleh berlaku putaran begitulah. Hujan turun di atas gunung, kemudian air hujan menjadi sungai, sungai turun ke lembah, lembah ke sungai, ke laut dan sebagainya. Sampai laut maka terjadinya proses penguapan matahari kan. Matahari kemudian air naik ke udara menjadi uap-uap air, kemudianlah angin pun hantar semula ke daratan. Angin hantar semula air tadi ke daratan, kemudian turun hujan semula di gunung lah, di bukit, kemudian pusing balik. Itu dikatakan sebagai dur lah. Jadi pada alam boleh berlaku dur, tetapi bagi Allah tidak boleh berlaku dur. Betul juga. Kalau tasalsul contohnya si A berkahwin dengan si B, A kahwin dengan B, maka lahirlah si C. Si C berkahwin dengan si D. Tak? Si D maka lahirlah si E. Si E berkahwin dengan si F, lahirlah si F G. Dan berterusanlah. Benda tu boleh berlaku kepada alam, kepada manusia, alam, binatang boleh berlaku begitulah. Tetapi bagi Allah Ta'ala tidak boleh berlaku dur dan juga tasalsul. Baik. Kita lihat semula. Sedangkan jika muhdis itu, muhdis mana yang membaharukan itu terus menerus secara satu persatu hingga batas yang tiada akhirnya, maka dia adalah tasalsul, kerana berantainya perkara tadi terus menerus. Berantai-rantai bolehlah pada alam. Dan tiap-tiap daripada dur dan tasalsul adalah muhal. Muhal mana mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam salafnya dia kata wa kullu minadur wa tasalsul muhalun. Fama adda ilahi wa huwa iftikaruhu ila kaunuhu laisa wajibul wujud sabata kaunuhu wajibul wujud fa huwa matlub. Maka apa saja yang membawa kepadanya, yang ini memerlukan kepada muhdis adalah muhal, mustahil. Lalu apa saja yang membawa kepadanya, yang ini memerlukan kepada muhdis itu, yang ini keadaannya yang bukan wajibul wujud adalah muhal, mustahil. Dan jika mustahil keadaannya Allah Ta'ala itu yang bukan wajibul wujud, maka tegaklah keadaannya yang wajibul wujud, dan dialah yang dicari.
Yang lain bukan wajibul wujud. Alam bukan wajibul wujud. Kita semua adalah jaizul wujud. Jaiz sahaja. Harus saja Allah Ta'ala mencipta kita, menjadikan alam. Jadi kalau bukan alam ini wajibul wujud, so mana wajibul wujud? Kata musannif, Allah lah. Kembalilah pada Allah. Allah Ta'ala itulah yang wajibul wujud. Kita ni jaizul wujud. Jaizul wujud. Macam tu. Baik, kita ulang semula. Ulang tadi belakang tu. Dan tiap-tiap dur dan tasasul adalah muhal. Mana mustahil? Pada Allah Ta'ala. Pada siapa mustahil? Pada Allah. Maka apa saja yang membawa kepadanya, yakni memerlukannya kepada muhdis, adalah muhal, mustahil kepada Allah. Lalu apa saja yang membawa kepadanya, yakni memerlukan kepada muhdis itu, yakni keadaannya yang bukan wajibul wujud, adalah muhal. Muhal Allah Ta'ala itu, mustahil Allah Ta'ala itu, tidak ada wajibul wujud. Dan jika mustahil keadaannya yang bukan wajibul wujud, maka tegaklah keadaannya yang Allah Ta'ala itu wajibul wujud saja. Dan dialah yang cari. So yang wajibul wujud siapa? Allah sajalah. Kita bukan wajibul wujud. Kata musannif, kita adalah jaizul wujud. Jaizul wujud, harus wujud saja. Kemudian hakikat dur. Baik, apakah dikatakan dur? Dur dalam bahasa Arab, tawaqqafu syai'in ala ma tawaqqafa alaihi imma bi martabatin au kasura. Hakikat dur dalam bahasa Arab, hakikat dur tawaqqafu syai'in ala ma tawaqqafu alaihi imma bi martabatin au aksara. Tergantung sesuatu atas apa-apa yang dia tergantung atasnya, ada kalanya dengan satu tingkatan ataupun lebih daripada satu tingkatan. Tawaqafu mana tergantung, ataupun tawakuf ni mana? Terhenti kan? Terhenti boleh jugalah. Kita nak terjemah tergantung pun boleh, terhenti pun boleh. Terhenti sesuatu atas apa-apa yang dia terhenti atasnya, ada kalanya dengan satu tingkatan ataupun martabat. Satu tingkatan ataupun lebih daripada satu tingkatan, lebih tingkatan dapat. Itu dikatakan sebagai dur. Kemudian tasasul pula, atas hakikat tasasul, tarattubu umurin ghaira mutanahiyatin. Tarattubu umurin ghairu mutanahiyatin. Urutan beberapa perkara dalam keadaan yang tidak terhenti. Urutan beberapa perkara yang tidak terhenti, tak putus-putus lah, berantai-gantai, bersambung lah sampailah hari kiamat. Sampailah hari kiamat. Itu dikatakan sebagai tasasur. Tidak ada perhentian. Si A jadikan si B, si B jadikan C, A jadikan B, B jadikan C jadikan E, sampai Z lah, lebih pada Z lah, sampai berterusan lah macam tu. Macam tu. Itu mustahil bagi Allah. Baik, kemudian mengenai sebabnya dur itu mustahil adalah disebabkan lazim atasnya keadaan sesuatu yang tunggal mendahului atas dirinya sambil dia juga didahului dengan yang lain. Ini mustahil. Maka jika kita mengharuskan bahawa Zaid menjadikan Omar, Zaid menjadikan Omar dan Omar menjadikan Zaid, lazimlah bahawa si Zaid terdahulu atas dirinya serta terkemudian pula daripada si Umar. Omar atas Umar. Kalau si A jadikan Zaid jadikan Omar, Amar jadikan Zaid, mustahil lah. Mustahil kan? Si Zaid jadikan si Omar jadikan Zaid. Ataupun si Zaid jadikan Omar jadikan si Bakar sejadikan si Zaid balik. Kan pening kan? Pening kan? Gitu. Sama ada satu martabat, satu label, ataupun dua label ke, tiga label ke sebagainya kan? Tiga label itu maknanya banyaklah orang yang terlibat dalam tu. Si A jadikan si B, si B jadikan si C, si A, si C jadikan si D, si D jadikan si A balik. Pening kan? Itu dikatakan betul lah. Macam tu. Ini mustahil bagi Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala tidak ada dur dan juga tasasul. Baik. Kita tengok semula mengenai sebabnya dur itu mustahil bagi Allah adalah disebabkan lazim atasnya keadaan sesuatu yang tunggal mendahului atas dirinya sambil dia juga didahului dengannya. Maka jika kita mengharuskan bahawa Zaid menjadikan Amar dan Amar menjadikan Zaid, lazimlah bahawa si Zaid terdahulu atas dirinya serta kemudian daripada si Amar. Peninglah. Ini adalah mustahil bagi Allah. Tidak ada dur dan juga tasasul bagi Allah. Baik, kemudian kita masuk wujud. Sifat yang wajib yang pertama bagi Allah Ta'ala itulah wujud. Maksud wujud ini wujud zati. Wujud ada dua, satu wujud zati, yang kedua wujud ghairu zati. Kalau dalam bahasa Arabnya lah, dalam kitab Arab ni ada, kat situ tak ada. Kat sini dia tak tulis maksud wujud itu ialah ai zati, wujud zati, bukan wujud ghairu zati. Kerana wujud ada dua. Pertama wujud zati, yang kedua wujud ghairu zati. Macam mana dia katakan wujud zati? Maksud wujud zati itu wujud yang tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana lah. Itulah Allah Ta'ala. Itulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wujud, dan wujud Allah Ta'ala itu bukan disebabkan dengan suatu sebab. Berbeza dengan kita dikatakan sebagai wujud ghairu zati. Wujud ghairu zati maksudnya wujud yang disebabkan oleh sesuatu sebab. Itulah hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam masalah dia kata wa amma wujud ghairu zati ka wujudina bahwa bi fi'li Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wujud ghairu zati itulah seperti wujud kita. Seperti wujud kita adalah wujud ghairu zati. Bahwa bi fi'li Subhanahu wa Ta'ala, maka ianya wujud ghairu zati itu hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil daripada perbuatan Allah kan, yang hasil daripada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adalah kita. Hasil daripada kudrat Allah, hasil daripada edaran Allah Ta'ala, maka adalah kita. Ada hasil daripada ijad, mengadakan sesuatu ataupun mentiadakan sesuatu. Kemudian ada pula taksis. Taksis menentukan wujud kita, maka adalah diri kita, insya-Allah. Baik, seterusnya mengenai wujud, para ulama berselisih pendapat dalam memahami maksudnya. Berkata Imam Asy'ari rahimahullah taala, al-wujud ainul mawjud. Dia kata al-wujud iaitulah ainul mawjud. Apa maksud ainul mawjud? Wujud ialah in ataupun zat wujud itu sendiri. Wujud adalah in ataupun zat mawjud. Zat mawjud ialah Allah Ta'ala lah. Kalau sini diterjemahkan wujud adalah in mawjud ataupun mawjud itu sendiri. Siapa dia mawjud? Allah lah. Allah ialah bersifat mawjud. Apa maksud mawjud? Sesuatu benda yang boleh dilihat. Adakah Allah Ta'ala boleh dilihat? Boleh. Bila? Bukan sekarang lah. Itulah akhirat besok. Akhirat besok kita boleh melihat Allah Ta'ala tanpa hijab. Tetapi hanya untuk orang yang beriman sahaja. Itu sebabnya Allah Ta'ala itu dikatakan sebagai mawjud. Dia katakan mawjud, bukan makdum. Lawan ma'jub ialah makdum. Baik. Jadi kata Imam Asy'ari, al-wujud ainul mawjud. Wujud ialah ain ataupun zat mawjud itu sendiri. Okey. Sedangkan satu lagi pendapat ialah pendapat Imam Razi. Kalau pendapat Imam Razi dia kata al-wujud ghairu ainul mawjud. Dia sebaliknya pula. Wujud ialah bukan ain mawjud. Mana ada khilaf pendapat, ada dua perbezaan pendapat, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Fakhr Razi. Mereka ni khilaf tentang sama ada wujud itu in mawjud ataupun ghairu in mawjud. Sedangkan Imam Asy'ari kata wujud in mawjud. Diri wujud itu, diri mawjud itu sendiri, diri Allah Ta'ala itu sendiri, diri zat Allah Ta'ala itu sendiri.
Sedangkan kata Imam Fakhr Razi ialah wujud ialah bukan ain maujud, bukan zat Allah Ta'ala tu sendiri. Macam tu. So mana ada perbezaan? Ada dua perbezaan. Dan terhadap pendapat ataupun ibarat Imam Asy'ari ini dipersisihkan maksudnya oleh para ulama. Sebagai ulama menetapkan ibarat tersebut atas makna zahir sahaja, hingga dalam menghitung wujud itu sebagai sifat adalah dengan cara tasamuh. Tasamuh ni meringan-ringankan, ataupun atau mana lain ni bermudah-mudah, tasamuh. Kerana dia jatuh sebagai sifat pada semata-mata lafaz sahaja, seperti diucapkan seperti Allah Ta'ala itu maujud. Allah Ta'ala itu maujud ataupun Allah Ta'ala itu ada segi lafaz saja, tapi segi zahiriatnya ada tak? Segi hakikat ada tak? Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Tapi bila tersebut ada tak? Ada. Allah tetap ada. Ada alam, adalah kita. Jadi sebagai ulama menetapkan ibarat tersebut di atas makna zahirnya sahaja, hingga dalam menghitung wujud itu sebagai sifat adalah sebagai secara tasamuh ataupun meringan-ringan. Di sini disebut majaz. Majaz ni, orang kata majaz ni istilah dalam ilmu bayan. Sebenarnya majaz istilah dalam ilmu bayan, sebut lain tapi dikenaki lain. Itu dikatakan majaz. Sebut asad, singa, tetapi dikenaki rajulun suja', lelaki yang berani. Lelaki berani itu dikatakan sebagai majaz. Tapi sebenarnya terjemahan yang paling tepat untuk tasamuh ini bukan majaz. Ini maksudnya meringan-ringankan ataupun memudah-mudahkan dah. Macam tu. Memudah-mudahkan. Kerana dijatuh sebagai sifat kepada semata-mata lafaz, seperti diucapkan Allah Ta'ala itu maujud. Allah Ta'ala itu maujud. Sedangkan para pentahqiq seperti Sa'di dan lainnya mentakwilkan ibarat Asy'ari itu dengan menyatakan bahawa bukanlah yang dimasukkan itu ialah ain secara hakikat. Kan tadi disebut al-wujud ainul maujud. Wujud adalah diri maujud, diri zat Allah Ta'ala. Wujud ialah diri zat Allah, dia kata. Maujud ialah zat lah, kita terjemahkan dengan maujud ni Allah. Wujud ialah ainun, mana diri. Ainun bermakna nafsun, diri. Wujud ialah diri zat Allah. Okey. Kata sebagai ulama seperti pentahqiq seperti Sa'di, dia kata bukanlah yang dimasukkan dengan ain itu ialah ain daripada segi hakikat, dia kata. Bukanlah maksudnya ain ataupun diri itu daripada sudut hakikat, akan tetapi maksudnya bahawa bukanlah wujud itu lebih atas zat pada luarnya sekiranya sah untuk dilihat. Akan tetapi maksudnya bahawa bukanlah wujud itu sampai pada satu tahap yang boleh kita lihat, dia kata. Yang boleh kita lihat. Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Tapi boleh dilihat tak? Tak boleh lihat. Di dunia lah, di dunia. Semana Allah Ta'ala itu mawujud, tapi bukan sampai kepada tahap boleh dilihat. Di mana? Di dunia lah. Di dunia. Tapi di akhirat besok boleh tak? Boleh. Okey. Itu maksud kepada kata As-Sa'di tadi. Dia nak menghuraikan kata-kata al-wujud ainul mawjud tu. Al-wujud ainul mawjud. Wujud adalah zat ataupun diri Allah Ta'ala, itulah. Sedangkan Allah Ta'ala lain, diri lain. Sepatutnya begitu. Sepatutnya Allah lain, zat Allah Ta'ala lain, wujud pun lain. Wujud sifat. Wujud sifat. Sedangkan zat Allah Ta'ala ialah zat. Sifat duduk pada zat. Sifat duduk pada zat. Tetapi kata Imam Asy'ari, bila sebut zat, bila sebut wujud, itulah zat, dia kata. Bila sebut wujud, itulah zat Allah. Bila kita sebut Allah Ta'ala, itulah wujud. Dia kata. Itu maksud yang dia nak masukkan tu. Itu yang dia nak masukkan tu.
Jadi berdasarkan ini tuan-tuan, maka di dalam menghitung wujud sebagai sifat bukanlah dengan tasamuh. Bukanlah tasamuh mana bermudah-mudah ataupun meringan-ringankan, kerana cukuplah pada sifat itu adanya perbezaan dengan mausuf, meski tidak lebih daripada luarnya. Meskipun tidak lebih daripada luarnya lah. Jadi berdasarkan dengan ini, maka di dalam menghitung wujud sebagai sifat bukanlah dengan secara tasamuh, bermudah-mudah ataupun meringan-ringankan, kerana cukuplah pada sifat itu adanya perbezaan dengan mausuf yang disifatkan, meskipun tidak lebih pada luarannya. Mausuf ialah Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala mausuf, sedangkan wujud ialah sifat kan. Jadi sifat tetap ada perbezaan dengan zat lainlah. Sifat duduk pada zat lah, zat Allah Ta'ala kan. Mana kita nak boleh nasabkan zat dengan mausuf, dengan sifat. Dan berkata Imam Fakhr Razi serta beberapa ulama lainnya bahawa wujud itu bukannya maujud, kerana harus sifat itu membezakan daripada mausuf. Berdasarkan ini, maka mereka mentadbirkan wujud dengan hal yang wajib bagi zat, madamati zat hal kauni tilkal hal ghairu mu'allalatin bi'illatin. Jadi kalau ikut pada Imam Fakhr Razi dan beberapa ulama ilmu tauhid yang lain, dia kata wujud, dia kata bukan ainul mawjud. Wujud bukan ainul mawjud. Berbeza dengan pendapat Imam Asy'ari tadi, iaitu wujud adalah ainul mawjud. Okey. Dia kata Imam Fakhr Razi wa jama'atin wa wujud ghairu mawjud daruratan mughayyiratan as-sifat lil mausuf wa alaihi faqad arafu wujud bi annahu halul wajib li zat ma dabati zat halul kaunu tilkal hal ghairu mu'alatin bil latin. Okey, inilah tuan-tuan, inilah dia definisi wujud yang paling muktabar. Kan wujud ialah hal al wajib li zat ma dabati zat hala kauni tilkal hal ghairu mu'alatin bil latin. Hal wujud ialah satu hal yang wajib bagi zat selama mana ada zat tadi, selama tetap zat itu dalam keadaan hal itu tidak dielatkan, tidak disebabkan dengan suatu sebab. Itu dikatakan sebagai wujud. Itulah wujud sebenarnya. Semana wujud ialah sifat hal. Wujud sifat hal, sedangkan Allah Ta'ala mawjud. Allah Ta'ala mawjud. Bawah mawjud hal. Bawah hal amrul i'tibari. Bawah amrul i'tibari makdum. Jadi kata pendapat yang paling sahih bahawa wujud ialah halun, hal. Dia hal. Bukan mawjud. Dia bukan mawjud, tapi dia mawjud di Allah Ta'ala. Jadi wujud ialah hal. Wujud hal. Bukan amrul i'tibari. Kalau amrul i'tibari ni termasuk dalam sifat ma'ani. Ma'ani ataupun sifat salbiah. Itu termasuk dalam amrul i'tibari. Kemudian sifat manawiyah pun termasuk dalam amrul i'tibari juga. Dan bawah sekali ialah makdum. Makdum ni tiada. Itu makdum lah. Masya-Allah. Susah juga pembahasan itu kan. Perlahan lah insya-Allah kita boleh. Boleh. Ain mawjud, masuk wujud itulah ain mawjud. Wujud itulah diri mawjud, diri benda itu. Kata Imam Asy'ari. Wujud ialah diri zat Allah. Bila kata zat Allah, itulah wujud. Mana wujud dengan zat Allah Ta'ala tak boleh dipisahkan. Benda yang sama je. Sedangkan hakikatnya wujud adalah sifat. Sedangkan Allah adalah zat.
Allah zat, sifat. Jadi sifat duduk pada zat. Sifat duduk pada zat itu dikatakan sebagai al-wujud ainul mawjud ataupun al-wujud ghairu ainul mawjud. Jadi ada khilaf di antara Imam Syari dan juga Imam dengan Fakhrazi. Imam Fakhrazi. Okey? Menurut Imam Asy'ari, contohlah botai. Botai ini adalah wujud. Botai ini adalah wujud. Bila kita sebut botai itulah wujud. Bila sebut wujud itulah botai. Macam tu. Macam tu. Sedangkan bagi Imam Fakhrazi kata lain. Wujud lain, botai lain. Botai lain, wujud lain. Mana wujud hanya menumpang saja. Menumpang saja kepada zat botol air itulah. Macam tu. Tapi kita tak perlu nak pening-pening sangatlah fikir benda tu, kata musannaf. Kalau dalam kitab orang kata dalam kitab Aqidatul Jin, ni ada karang Syekh Ali bin Zainal Abidin Al-Fatani, dia kata tak perlu nak pening-pening lah, dia kata fikir benda tu, kata ain mawjud ke ghairu mawjud, tak perlu nak sangat kita nak fikir. Dia termasuk dalam Ghawamis ni, Ghawamid ilmu kalam. Ada nanti muka surat 108. Min ghawamidi ilmu kalam, mana kerumitan dia termasuk dalam kerumitan ilmu kalam. Jadi tak usah fikir sangatlah benda tu, dia kata. Gitu. Termasuk dalam kerumitan ilmu kalam, ada di depan nantilah. Jadi takrif yang paling kuat itulah inilah. Wujud ialah halul wajib li zat ma damati zat hala kauni tilkal hal ghairu mu'alatin bi illatin. Wujud ialah satu hal yang wajib bagi zat selama mana tetap zat itu dan keadaan hal itu tidak diilatkan, tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Maksud dari keadaan wujud itu sebagai hal adalah bahawa ia merupakan, dia duduk tengah-tengah, wasitah antara maujud dan ma'dum, berdasarkan kaul yang menetapkan adanya wasitah ini hal tersebut. Jadi maknanya wujud adalah hal, dia antara duduk antara maujud dengan ma'dum, kata musannaf. Itulah pendapat yang muktabar berkenaan dengan wujud inilah. Terus pada kita lain pun, kalau kita jumpa definisi wujud ialah hal, dia kata haliyah. Boleh? Ma'dum tiada. Ma'dum mana tiada. Okey, ada soalan? Nanti akan ada, dia ada definisi tu. Maujud allati wujidat fi kharis bihaisu tura, dia kata. Maujud allati wujidat fil kharij bihaisu tura. Sesuatu yang didapati pada kharij, pada luar daripada pemikiran otak kepala kita, min bihaisu tura, dengan sekira-kira dia boleh dilihat. Dengan sekira-kira sesuatu benda boleh dilihat. Itu dikatakan maujud. Ma'dum allati laisa laha subut aslan. Allati laisa laha subut, sesuatu yang tiada baginya sifat subut aslan pada asalnya. Aslan pada asalnya, satu benda tidak ada subut, tiada ketetapan pada asalnya, itu dikatakan sebagai ma'dum. Sedangkan ahwal ataupun hal allati laha subut lakin lam tasid ila darajatil mawjud hatta tura walam tanhatu ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman mahdan.
Hal ialah sesuatu yang baginya sifat subut tetapi tidak sampai kepada derajat maujud yang sehingga boleh dilihat. Dia tak sampai pada satu tingkatan maujud yang sekira-kira yang boleh dilihat daripada konteks ketika masih di dunia. Kemudian walan tanhatu ila darajatil ma'dum, dan dia pun tak turun sampai pada derajat yang tak boleh dilihat sehingga adalah dianya makdum, ianya tak ada, sehingga ianya tak ada. Okey, itu dia katakan sebagai hal. Dia tak naik pada tingkatan sampai boleh dilihat dan tak turun kepada tingkatan yang sampai tak boleh kita kata dia tak ada. Tak boleh kita kata dia tak ada, tetapi dia tetap ada. Macam tu. Itulah zat Allah Ta'ala lah. Itulah sifat ataupun sifat wujud yang ada kepada Allah. Sifat wujud yang ada kepada Allah Ta'ala lah. Kidam pun betul juga. Kidam pun hal juga. Kidam baqa muhalafatu ta'ala al-hawadis qiyamu ta'ala binafsi wadaniyah. Kan? Semua sifat salbiah itu termasuk dalam sifat haliyah. Sifat hal. So, mana bila sifat hal, maknanya dia tidak sampai pada tingkatan sampai boleh dilihat. Dan dia tak turun pada satu tingkatan sehingga kan kita kata dia tak ada. Kita kata dia tak ada, tak boleh. Dia tetap ada. Macam tu. Okey. Kemudian amru i'tibari pula nanti ada dua, i'tibari intizaiyah dan juga i'tibari ikhtiraiyah. Intizaiyah, kemudian satu lagi i'tibari ikhtiraiyah. Sampai situ, wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa aftah lana fa'alifin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yasha wa min du'ain mustajaba la ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masih dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.